Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa min muttaqin wa qadil ta'atul mujahidin ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa maha zulmah wa jahada fi sabilillah hatta yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi wa istadda bi sunnatihi wa iqtada bi ta'limihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati saudara pengurus majlis, sahabat saya rakan majlis, pengurusin, yang berbahagia pengurusin Bangi Bandar Ilmu dan nasihat kepada Bangi Bandar Ilmu, para asatizah dihormati dan sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita berkuah untuk sama-sama hadir dalam program yang disusun dan dinamakan sebagai Liqa Asatizah. Dan saya rasa ini terus juga ya, sebab yang ada di hadapan saya ini adalah merupakan setengah saya kenal rakan-rakan saya, guru-guru saya ya, dan mereka yang dia pakarlah dalam bidang masing-masing ya. Dan lagi saya akan cuba untuk cerita sikit sebanyak tajuk yang telah dibebankan kepada saya untuk tentang kepada saudara-saudara yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk cabaran pelaksanaan undang-undang jenayah. Asalnya sampai pada saya undang-undang jenayah di Kelantan. Jadi saya tambah sikit jenayah syariah di Kelantan. Sebab jenayah ini kalau masuk pada konvensional sekali, masuk pada ini. Ya. Jadi saya letakkan cabaran pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Kelantan. Ini tajuk yang saya akan cuba kupas, saya akan cuba bincang. Dan saya yakin puan-puan ada pandangan yang tersendiri tentang tajuk ini. Dan saya yakin puan-puan juga mengikuti perjalanan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah ini, sama ada di Kelantan, di Malaysia ataupun luar dari negara kita, sebagaimana disebut oleh YB. Tapi ini tadi dia telah di-discard sebab ada yang duduk belakang saya, jadi saya cuba untuk tengok semua duduk belakang saya. Okey, discard oleh seorang Cina tadi yang beragama Buddha ya, tentang, dan disebut tentang Pakistan, Bangladesh, India dan negara-negara lain ya. Dan ini zaman sekarang zaman orang bercakap soal benchmark ya, benchmark. Jadi apa benchmark yang nak dipakai dalam nak melaksanakan undang-undang jenayah syariah? Benchmark Pakistan ke, benchmark Nigeria ke, benchmark Saudi ke, benchmark mana ya. Dan perkara yang sama juga sebenarnya disebut kepada saya ketika saya bawa satu rombongan dari Kerajaan Negeri Kelantan, yang dalam rombongan itu Datuk Timbalan Mufti, Pegawai Fatwa Jabatan Mufti, pendaftar Mahkamah Syariah di Kelantan, pensyarah-pensyarah kias, pensyarah-pensyarah kanan daripada ketua-ketua jabatan, melakukan lawatan sambil belajar ke Qatar. Kita hadir ke markas Al-Qardawi di Wasatiyah, dan saya diminta untuk bentang satu kertas ya, Tatbiq Al-Ahkam Syariah di wilayah Kelantan ya, pelaksanaan undang-undang syariah di negeri Kelantan. Dalam banyak-banyak persoalan saya rumuskan di akhirnya, memanglah mereka menimbulkan cabaran-cabaran dari sudut internasional, macam mana mereka internasional akan ini apa semua. Dan saya jelaskanlah apa yang kita buat apa semua. Akhirnya mereka mengharapkan supaya pelaksanaan insya-Allah yang akan dibuat di Kelantan akan menjadi benchmark kepada pelaksanaan undang-undang jenayah syariah seluruh dunia seperti ini. Ya, itu saya dalam lawatan sambil belajar kami ke Qatar pada bulan Jun 2014, dan pada bulan Mei 2015 saya juga mempunyai satu rombongan
ke Aceh, ada 18 orang daripada kalangan pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dalam di bawah portfolio agama, lawyer, ya, sama ada lawyer kerajaan dan juga private lawyer di luar, ya, dan ada yang mewakili Babisma, ya, dari sudut kedoktoran. Selepas kita mengadakan 2 minggu 4 kolokium yang melibatkan usaha ke arah menyediakan SOP kepada ke arah pelaksanaan undang-undang enactment kanun jenayah syariah, SOP bagaimana siasatan nak dibuat, ya, siasatan nak dibuat, nak biarkan laporan untuk nak bawa kes ke mahkamah dan sebagainya. Dalam masa 2 minggu kita adakan 4 kolokium untuk melihat kesalahan-kesalahan dan kita menjemput sejumlah yang agak ramai, ya, dan pembentang-pembentang daripada agensi persekutuan dan negeri. Agensi persekutuan melibatkan polis, dari hospital, pakar forensik dan lawyers dan dari pejabat LA negeri Kelantan. Jadi mereka bagi pandangan-pandangan, kita cuba lihat apa yang sedang diamalkan sekarang, yang sedang berjalan, ya, dan kita cuba serasikan dengan apa yang dikehendaki dalam undang-undang jenayah Islam, ya. Jadi dalam usaha ini, dia masa di Aceh pun mereka menyebut bahawa mereka datang beberapa kali ke Kelantan untuk belajar dari Kelantan. Biasanya mereka belajar dan lepas tu mereka laksanakan. Tak luluskan tapi terhalang untuk dilaksanakan. Itu saja. Begitu juga saya Brunei, saya tak sempat di sana, tapi lebih kurang saya dimaklumkan mereka juga ada mengambil. Kalau tuan-tuan tengok pada undang-undang jenayah syariah di Brunei, ayat pun hampir sama dengan apa yang ada di Kelantan, cuma perincian dia lebih dan dia memberi contoh-contoh. Kalau begini, contohnya begini, contohnya begini, ya. Jadi alhamdulillah, saya kalau di Kelantan saya menyebut alhamdulillah rakyat Kelantan yang mengangkat kerajaan 1990, ya, bermula daripada 1990. Pada saya sudah, rakyatnya sudah dapat pahala kerana kita dah ikut man dalla ala khairin walahu mislu ajri fa'ili. Siapa duduk, siapa ajar pada benda yang baik, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang tua. Jadi orang datang belajar dengan kita dan dia bawa balik. Alhamdulillah, pada saya dah dapat. Dan tuan-tuan pun faham dan ingat bila Nabi SAW bersabda, Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang ada pada kita, ya, buat apa ni semua, harap-harapnya bila orang tiru kita dah dapat pahalanya insya-Allah. Okey, itu intronya. Belum masuk kepada intro tajuk ni, ya. Dia bagi sedikit latar belakang, respon daripada apa yang disebut oleh Waidi Syafi'i tadi tentang apa benchmark tadi, ya. Benchmark insya-Allah kita akan cuba laksanakan ikut apa yang sepatutnya. Dan saya akan sebut apa yang telah dibuat. Okey, ini antara kandungan yang akan saya bincangkan bersama dengan tuan-tuan, ya. Pertama, mukadimah. Kedua, bagaimana latar belakang pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Kelantan. Yang ketiga, EKJS, Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993. Yang ketiga, apakah kesan Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993? Seterusnya, apakah cabaran? Ini akan menjawab tajuk tadi, ya. Yang kelima, apakah yang menghantui pelaksanaan Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan, ya. Seterusnya, bagaimana mengatasi cabaran. Dan seterusnya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan Kelantan ke arah merealisasikan pelaksanaan Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2014. Ini penggunaan yang paling latest, ya. Dan akhir sekali kesimpulan. Akan pergi kepada yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ambil beberapa ayat untuk
untuk sebagai mukadimah kita. Qala Allah Ta'ala wa 'alaikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Al-Maidah 9. Tuan-tuan boleh rujuk semula dalam tafsir. Wa 'alaikum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu menghukum di antara mereka, wahai Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan kamu kena ada hadar, ada hadar an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, bahawa mereka akan menimbulkan fitnah atas apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Fa in tawallaw, kalau sekiranya mereka berpaling fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dzunubihim wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Allah Ta'ala bagi kepada mereka hasil daripada dosa-dosa mereka dengan ancaman, dengan ujian yang kecil. Wa inna katsiran minan nas la fasiqun, dan ramai di kalangan manusia yang tergolong dalam golongan yang fasik. Yang seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ayat 65. Maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, fima syajara bainahum, pada setiap pertikaian di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, lepas diputuskan hukuman, tidak timbul di kalangan mereka rasa haraj, ya, mimma qadait, dengan apa yang telah kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan hati yang terbuka. Okey, jadi di antara banyak-banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang kewajipan kita untuk melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam pertemuan semalam saya menyebut satu firman Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menyebut alladzina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladzina in makkannahum fil ard, mereka yang kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini. Bila diberi kekuasaan, apa yang mereka lakukan? Aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, suruh buat benda baik, wa nahaw 'anil munkar, mencegah daripada buat kalau munkar, walillahi 'aqibatul bagi Allah lah tempat jatuhnya segala keputusan, segala urusan akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di peringkat negeri Kelantan, alladzina in makkannahum fil ard, mereka yang telah kami beri kekuasaan. Kalau di Kelantan, pada kerajaan negeri Kelantan, alhamdulillah kerajaan negeri Kelantan telah melaksanakan tanggungjawab mereka, ya, dengan pembentangan pada tahun 1963, pembentangan TKJS kita cuba melaksanakan, ya. Dan di peringkat pusat itu menjadi kewajipan kepada kerajaan pusat sebenarnya, kerana mereka yang diberi tamki immakannahum fil ard di Malaysia, mereka lah yang diberi kekuasaan. Sepatutnya mereka yang mengemukakan, ya. Pada tanggungjawab kerajaan negeri sudah habis setakat di peringkat negeri, ya. Sepatutnya, tapi kita belum dapat laksanakan. Hasil daripada itulah akan keluar apa disebut oleh pengurusi Pami Bandar Ilmu tadi, cadangan pada bulan Mac Private Members Bill. Tapi saya berpandangan kemungkinan akan berlaku drag dari sudut masa, ya, kerana rancangan kita untuk dibentangkan pada bulan 29 bulan 12 itu ada penangguhan ditangguhkan, ya, delay pembentangan. Jadi possibility untuk dibentangkan private members bill pada
Mac itu pada saya kemungkinan tidak akan berlaku pada bulan itu, kerana kita perlu penambahbaikan itu diluluskan dahulu, barulah benda itu dibincangkan dengan panjang lebar di tingkat parlimen. Ya? Sebab kita tak nak bincang benda yang belum ditambah baik. Ya? Saya punya ada yang itulah. Ya? Jadi possibility, sebab sidang dewan untuk peringkat negeri Kelantan akan berlangsung pada bulan Mac. Itu sidang dewan biasa bulan Mac. Jadi kalau tak sempat, kalau tak ada persidangan sidang khas, makna mungkin akan diselit masuk ke dalam bulan Mac. Mungkin, ya, itu akan diputuskan oleh pihak pimpinan lah. Ya, tapi buat masa sekarang ni saya mempunyai andaian untuk dibentangkan di peringkat parlimen pada bulan Mac, rasanya macam tak sempat. Kerana sidang untuk luluskan penambahbaikan itu belum berlangsung. Kalau ini benda yang dah lepas, ya. Kalau tapi sebab bila tidak berlangsung pada bulan 12 yang lepas, maknanya penambahbaikan itu belum lagi diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan. Okey. Next. Ini saya ambil daripada apa yang ditulis dalam At-Tajdid, Nusyra fi At-Tajdid, Yaum 31 min syahri 10 Oktober 2002, ya. Qala Fadilatul Dr. Yusuf Al-Qaradawi fi hadithihi lit-Tajdid, innahu qabla an taqta'a yad as-sariq la budda an tuwaffira ash-shughla lil-'atili wa tu'allima al-jahila wa tushabbi'a al-ja'i'a wa tudawi al-marida wa ba'daha ya'ti al-hadith an tatbiq al-hudud al-shar'iyyah wa adafa annahu idha ma asbahat al-hukumah tahta qiyadati tayyar islami fa innahu yajibu 'alayha an تطبق الشريعة وفق اجتهاد جديد يراعي الشروط والضوابط المتعارفة والمتفق عليها. Ini pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila ditanya oleh At-Tajdid, akhbar newspaper Tajdid. Dia kata sebelum daripada awak potong tangan, la budda an tuwaffira ash-shughla lil-'atil, tak dapat tidak kamu kena sediakan kerja kepada orang yang tak ada kerja. Wa tu'allimal jahil, kamu kena ajar orang yang jahil, maknanya knowledge perlu disebar luaskan, sekolah perlu dibuka, pengetahuan perlu disebar luaskan, dan kamu kena wa tusyabbi'al ja'i', orang yang lapar kamu kena bagi makan, bagi dia kenyang. Wa tudawil marid, dan kamu kena mengubati orang yang sakit. Wa ba'daha, selepas itu ya'til hadis an tatbiqil hudud, barulah kita boleh berbincang, bercakap soal perlaksanaan hudud asy-syar'iyyah. Wa adafa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut annahu idza ma asbahatil hukumah tahta qiyadati tayyar islami, apabila kerajaan berada di bawah kepimpinan arus Islam, fa innahu yajibu 'alaiha an tutabbiqa asy-syari'ah wifqa ijtihadin jadid. Pada waktu itu perlu mereka untuk melaksanakan syariat mengikut ijtihad yang baru, yang mana mengambil kira yura'i asy-syuruta wad-dawabit al-muta'arafa wal muttafaq 'alaiha, kena tengok kepada semua syarat-syarat, dhabit-dhabit yang diterima dan disepakati. Okey, ini pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan alhamdulillah masa lawatan yang saya sebut di awal tadi pada bulan Jun 2014, saya berkesempatan untuk bersama dengan rombongan untuk hadir ke kediaman Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan kita adalah sebut satu dua perkara, ya, dan saya ingat pada waktu itu Yang Berhormat Datuk Hassan Mahmud, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan, bertanyakan tentang cadangan Kerajaan Negeri Kelantan untuk laksanakan AKJS 2 ini hanya kepada orang Islam sahaja, dengan tidak include sekali orang yang bukan Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata tak ada masalah apa, memang benda tu boleh. Itu memang bagaimana, cuma sekadar nak bagi orang kata nak kuat lagi lah, ya. Dan kita bincang, dan yang paling penting yang disebut ialah supaya pelaksanaan itu berlaku secara betul dan adil. Itu yang paling penting, dan pergi juga kepada apa saya sebut sebagai benchmark kepada pelaksanaan jenayah syariah.
Kita akan tengok apa yang telah kita sediakan untuk AKJS 2 dilaksanakan. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada tajuk yang kedua. Ya, bagaimanakah latar belakang pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Kelantan? Ini ditulis dalam buku-buku sejarah, ada yang diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Ini benda lama, benda sejarah. Tapi sejarah ini, kalau tak ada sejarah, kita pun mungkin tak ada hari ini. Ya, kerana kita daripada mak ayah kita itulah. Dan ini telah pun berlangsung di negeri Kelantan. Ya, kalau tuan-puan tengok, ini yang disebut dalam buku-buku sejarah. Sultan Mahmud pertama 1837 mendirikan mahkamah balai di istana untuk mendengar sendiri segala pengaduan rakyat jelata. Ya. Dan dia dibantu oleh beberapa orang tok-tok guru. Ya. Dan yang kedua, Sultan Muhammad kedua yang memerintah pada 1837 hingga 1886. Kita merdeka 1957. Ya, ini waktu tak tahulah kita ni duduk di mana waktu itu. Ya, ayah kita pun tak tahu. Ini maknanya nak ceritakan di sini bahawa pemerintah-pemerintah Islam sebelum daripada ini telah pun memerintah Kelantan khususnya mengikut syariat yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dengan melaksanakan hudud, qisas dan ta'zir. Baginda Sultan telah dibantu oleh mufti selaku ketua hakim dan qadi sebagai peguam syar'i. Ini disebut. Ya, makna benda ni bukan benda baru. Ya, 1800 lagi, tahun 1800. Ya. Ini Sultan Muhammad pertama, kedua. Sekarang Sultan Muhammad kelima, dah melalui beberapa generasi, sekalipun kalau kita kata 1 2 3 4 5 tu dekat, bukan. 3 4 tu gelaran itu maknanya bukan terus selepas anak dia naik gunakan istilah gelaran yang sama, ya. Dia ada vacuum di situ. Cuma yang sekarang gunakan Sultan Muhammad kelima. Tapi jaraknya agak jauh lah. Sebab yang kedua ini memerintah sampai akhir 1800. Ya, sekarang dah 2015. Okey. Kita pergi kepada next slide. Okey, zaman penjajahan dan selepas kemerdekaan, ya. Kejayaan penjajah Inggeris menjajah negeri-negeri Melayu memulakan era pengembangan pengaruh undang-undang Inggeris sehingga ia berjaya mengecilkan peranan undang-undang Islam. Akhirnya undang-undang Islam hanya dilaksanakan dalam bidang ahwal syakhsiyah seperti nikah cerai, pembahagian harta pusaka dan hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan. Ini yang berlaku. Ya, waktu orang putih masuk, kita semua tahu, waktu itu kita masih lagi mengamalkan undang-undang Islam. Ya. Tetapi bila orang putih masuk, kita tahulah dengan kebijaksanaan yang ada pada orang putih, dia kona kok ni last sekali yang dia naik, yang kita makin mengecil. Ya. Okey. Baik, ini sejarah ya, kita pergi terus pada yang next slide. Tajuk yang ketiga yang saya sebut AKJS 2 1993, Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993. Kemenangan Angkatan Perpaduan Ummah APU pada waktu itu, ya, gabungan daripada PAS dan apa lagi? Hamim. Lepas tu yang paling popular besar sekali ialah Semangat 46. Semangat 46. Hamasah Sittah wa Arba'in, ya, Semangat 46. Tapi malangnya Semangat 46 ni dia semangat dia macam Coca-Cola naik buih, lepas tu dia surut terus hilang. Minum habis selesai. Dia tak ada. Dan ada yang balik semula kepada ibu kandung dia UMNO, dan ada yang terus kekal bersama dengan kita sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. APU telah berjaya, ditunjangi oleh PAS, berjaya memerintah Kelantan pada 1990 yang membawa kepada pembentukan satu pasukan khas, ya, satu pasukan khas untuk merealisasikan hasrat Kerajaan Negeri Kelantan, dan bukan Kerajaan Negeri Kelantan sahaja, hasrat Partai Islam Se-Malaysia PAS. Penubuhan Partai Islam Se-Malaysia PAS antara tujuannya adalah untuk merealisasikan pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam. Maknanya merealisasikan arahan dan tanggungjawab yang saya sebut di awal tadi, allazina immakannahum fil ard. Bila saja kita dapat kuasa, maknanya kita cuba untuk laksanakan berdasarkan kuasa yang ada pada kita, laksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan dan minta daripada kita laksanakan. Okey. Dan untuk makluman semua, saya ingat semua dah tahu, ya.
pasukan ini, ya, yang kita kata bentuk pasukan ini menggabungkan pakar-pakar perundangan, antaranya almarhum Prof Mahmud Saidun, ya, orang Brunei, Tun Saleh Abbas masih hidup, Datuk Arya Diraja dan almarhum Prof Ahmad Ibrahim. Ini antara figure-figure besar lah. Di samping kita tahu Peguam Wan Muttalib Embung dan sebagainya yang terlibat, ya. Jadi ini antara figure-figure besar yang menganggotai jawatan kuasa ini, ya. Dan hasilnya undang-undang ini seterusnya, ya. Pada 25 hari bulan November 1993, satu undang-undang yang bergelar Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan dengan sokongan sebulat suara. Makna tiada yang menentang, sama ada dari pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Ya, maknanya sokongan sebulat suara 100%. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam AKJS 2, kenapa saya sebutkan kesalahan ini, sebab kita akan tengok di hadapan nanti dalam bab cabaran, di situ akan ada kenapa kita ni, ya. Ini 6 kesalahan yang dimasukkan ke dalam AKJS 2. Ya, ini tuan-tuan dah tahu, saya sekadar mengulang saja. Pertama, sariqah, hirabah, zina, qazaf, syurb atau reddah. Ini 6, ya. Dan huraian dia adalah dalam dalam enactment itu sendiri, dan juga dalam tulisan-tulisan yang kalau kita tengok, ya, banyak yang menghurai. Ini yang disepakati, 6 ini yang disepakati. Ada lagi pandangan-pandangan ulama yang ada khilaf. Bila ada khilaf, kita tak ambil lah. Tak diambil oleh jawatan kuasa ini, jadi mereka mengambil hanya yang disepakati oleh ulama-ulama. Ini 6. Ya? Nanti kalau ada yang tanya kenapa tak masuk hatu ini, itu kerana ada khilaf. Jadi kita ambil yang ni untuk mengelakkan, ya, untuk mengelakkan pertikaian lah. Ya, jadi bila dah tak ada pertikaian di kalangan ulama-ulama besar, ulama mazhab, jadi sudah tidak timbul masalah lagi. Tak ada lagi, mazhab ni kata begini, mazhab ni kata begini. Okey. Tengok. Okey, ini yang ditulis dalam Wikipedia. Wikipedia ni memang boleh akses semua. Antara ini yang ditulis tentang apa yang berlaku di Kelantan. Ya. For years, PAS has attempted to impose a strict interpretation of Islamic law on Kelantan. It has succeeded in imposing certain social strictures such as single-sex queues in supermarkets dan sebagainya. Ini yang telah, ya, dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan. Tetapi akhirnya kita tengok, however, have been blocked by the national government on constitutional ground. Dah buat dah prasarana. Prasarana ini telah dibuat. Ya, macam semalam ada soalan yang berkait dengan hudud ni, ada 0.001 ya, persen. Dan saya pun buat kronologi juga. Dalam di negeri Kelantan, bilangan esko-nya ramai. Tapi yang jaga agama tu seorang je. Yang lain tu jaga pertanian, jaga pendidikan, jaga itu, jaga ini, jaga. Itulah yang keluar benda-benda tadi tu. Ya. Yang jaga PBT, jaga tentang persembahan, nak buat persembahan kena begini, nak mengelakkan daripada ni, ya. Jadi kita jangan lihat bila nak buat hudud, semua duduk cara hudud je. Tak, kerajaan tetap berjalan macam biasa. Yang jaga pendidikan terus, yang jaga pertanian terus, yang jaga perindustrian terus. Ya. Ni satu benda yang saya rasa perlulah. Ramai orang kita bila sebut, duk cara benda hudud je, tak ada benda lain. Bukan, itu silap. Yang cara hudud ni portfolio yang Datuk Nasaruddin dengan saya jaga je. Yang lain ambil tahu, bukan tak ambil tahu, tapi core business dia bukan itu. Jadi kita satu daripada berapa ramai exco. Jadi kita kena maklumkan begitu. Ya. Sebab itu kalau nak direlatekan dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kamu kena bagi yang sakit, kamu kena bagi ubat dia. Kita ada exco yang jaga kebajikan. Ya. Jaga ubat, bukan setakat bagi ubat. Kerajaan negeri peruntukkan rumah lagi. Setiap tahun, ya, sekalipun tak besar, setiap wakil rakyat dia peruntukkan 100,000. Tak besarlah. Orang Selangor senyum je 100,000 ni. Ya, orang Selangor senyum je sebab kecil sangat. Tapi setiap wakil rakyat dia peruntukkan 100,000 untuk rumah du'afa. Dan saya alhamdulillah dalam don saya 3 buah rumah saya dapat buat untuk 2014 dengan peruntukan 100,000. Saya akan sebut di akhir nantilah.
Ya, jadi atas kebijaksanaan wakil rakyat dia menguruskan ini ini satu contoh lah, tak termasuk lagi yang JKM. Dia peruntukan untuk kebajikan ini, ya, dengan kekangan keuangan yang ada, maknanya perindustrian, pertanian, bertani satu ibadat, ada bajet bagi lembu kerbau, bagi anak pokok lah, macam-macam. Jadi jangan kita bayangkan bila nak buat hudud semua yang lain terhenti fokus pada hudud. Tak. Hanya portfolio Datuk Nasaruddin dan saya sahaja yang duduk fokus benda ni. Yang lain, dia orang ambil tahu kita, bentang kita bincang, tapi bukan menjadi core business mereka. Mereka dengan portfolio masing-masing. Ya? Okey, boleh. Boleh kan? Okey. Apakah kesan AKJS 2 1993? Ada 4 kesan kalau kita lihat, ya. Selepas diluluskan pada 1993, ini antara perkara yang pada saya satu kejayaan, sekalipun belum berjaya diimplementasikan. 3-4 perkara ini kalau tuan-puan perhati merupakan antara kejayaan. Secara moralnya, secara tak langsungnya, kejayaan. Pertama, membuktikan keupayaan Undang-Undang Jenayah Islam untuk dikanunkan dengan sempurna dan baik melalui mekanisme perundangan moden. Kalau dulu bila disebut Undang-Undang Jenayah ni, kita kata, kat mana ada? Ada dalam kitab apa benda sebutlah. Kitab-kitab besar, kitab al-umlah, apa semua ada. Scattered dalam kitab ni ada. Tidak disusun secara ni. Sekarang ni, dah jadi dalam bentuk fasalnya, apa benda, sectionnya, kita boleh baca. Kalau begini, kita boleh tengok dalam dalam kanun jenayah itu sendiri. Dan saya sebut di awal tadi, Aceh, Brunei datang belajar dengan Kelantan. Ya? Kalau bila kita dah susun, orang tengok, orang datang belajar lah. Ya, sebab benda ni belum ada. Dalam mesyuarat jawatan kuasa induk, saya ingat bila tanya, kalau di Saudi macam mana? Saudi, dia tak ada disusun macam kita ni. Dia bila ayat Quran kata, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dia pun potong tangan lah. Dan hakim dia akan tengok. Jadi, dia tidak ada yang documented punya semacam mana yang kita buat. Ya? Jadi kita bercadang juga untuk pergi tengok. Tapi dijawab oleh Datuk Arya Diraja, ya, Ketua Hakim Mahkamah Syariah. Di Saudi dia kata, boleh dikatakan tak ada yang dia mungkin macam common law lah. Ya, dia tak ada macam kita detail sangat. Detail sampai tak terbuat kita. Ya, detail sangat. Saya ni keluar sikit, ya. Saya pernah menulis sikit tentang bidang lain. Saya bukan bidang itu, ya. Saya pernah menulis tentang pembangunan segera, apa tindakan SPR. Hasil daripada saya buat lawatan ke Ijuk masa pilihan raya kecil, memang banyak sungguh pembangunan min segera. Tapi kalau kita tengok pada akta kesalahan pilihan raya, ini semua kesalahan yang boleh membawa kepada tidak valid calon dan juga mereka yang terlibat. Misal kata MB pada masa itu, Datuk Seri Khirtoyo, dia buat pengumuman. Ini semua kalau dibawa, kalau ikut pada akta lah, kesalahan. Boleh bawa dia sendiri jadi disqualified untuk jadi kalau ikut pada akta. Sebab tu saya kata detailnya sampai ke satu tahap tak terbuat, tak terlaksana. Itu yang ada dalam akta kesalahan pilihan raya. Tuan-puan boleh tengoklah. Saya ada menulis buku kecil ya, tentang itu. Waktu itulah selepas pilihan raya kecil di Ijuk. Ini dah agak lama ya, lepas pilihan raya kecil dan Seri Khalid tak menang, lepas tu dia menang dah jadi MB ya. 1 penggal, lepas tu 1/4 penggal. Lama dah. Tapi kalau kita tengok undang-undang yang ada pada kita ni agak detail dan ni tinggal lagi perlaksanaannya itu bab lain lah. Cuma saya nak ceritakan maknanya kejayaan kita masukkan dalam enactment itu membuktikan keupayaan undang-undang Islam, bukan setakat duduk dalam kitab fi butun ummahatil kutub. Tak. Dalam kitab-kitab kuning saja tak. Dah boleh dibawa keluar dan dah boleh tengok section by section. Okey. Yang kedua, mempertegaskan kewajipan melaksanakan hukum Allah dan ia bukan suatu retorik atau propaganda politik. Ya. Ini tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang nak kata itu bab nombor 2, nombor 3. Ya. Cuma ya saya punya pandangan, hak orang nak kata tu pun kita kena bagi perhatian. Cuma kita kena guna segala mekanisme yang ada untuk berbincang, untuk membentang
Dan kita tidak buat secara sembrono. Maknanya kena ada benda-benda macam ni lah. Tapi yang paling besar, ya, kita nak kepada melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Allazina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu, ya. Yang ketiga, mendekatkan masyarakat dengan syariat Islam dan memberi keyakinan terhadap kemampuan Islam dalam menyelesaikan kemelut jenayah yang membara. Ya. Jadi, ini antara masyarakat. Kalau dulu masyarakat ni tak faham. Dia bukan setakat masyarakat biasa, leaders pun ramai yang tak faham. Sebab tu timbul masalah hudud PAS lah, apa semua, hudud begitu begini. Ya. Kalau gitu letihlah banyak undang-undang, akta dibentang di parlimen, kita boleh panggil akta BN lah. Sebab yang bentang tu BN. Kalau nak kira begitulah. Dan wakil rakyat BN yang menyokong, kata 100% sokong tu pun dikira jadi orang PAS lah. Sebab dia sokong hudud PAS. Kalau nak dikira, itu hujahnya. Ya. Tapi Alhamdulillah, bila diluluskan 1993, memberi keyakinan kepada masyarakat dengan syariat Islam dan keupayaan syariat Islam, sekalipun belum dilaksanakan. Ya. Tapi orang dah mula tahu dan mula melihat. Dan mula buat kajian. Ya, mula buat kajian. Dan kalau tuan-puan masih ingat, ya, almarhum bekas mufti negeri Sabah menulis tentang undang-undang jenayah syariah ni. Dia ada tulis buku, dan buku dia diajar di surau-surau masjid-masjid. Ya, bila timbul ni orang mula nak tahu. Sebagaimana apabila berlakunya 11 September. 11 September berlaku. Saya ingat waktu tu saya masih di England, ya, di England. Waktu tu bila Islamic Center di Exeter tempat saya tu, dia masjid tak banyak, tak macam di Birmingham. Ya. Birmingham ni dah jadi macam kampung orang Islam dah. Tapi di tempat saya Exeter tu hanya ada satu Islamic Center, satu masjid saja. Sebelum tu orang bukan Islam tak ambil hirau pun. Tapi bila berlaku 11 September, bila dia buat majlis dalam dewan, penuh satu dewan, orang bukan Islam hadir. Kesan daripada apa? 11 September. Mereka mula nak tahu Islam ni apa. Yang dia sebut ganah, dia sebut bom situ, bom sini. Dan selepas daripada itu boleh dilihat, setiap minggu ada saja pengumuman non-Muslim yang memeluk Islam. Daripada kalangan profesor universiti, peniaga lah. Boleh kata tiap-tiap minggu ada. Ini kesan. Sama macam bila diluluskan, orang mula nak tahu syarikat ni apa benda. Dia pula tulis kod Arab pula dah. Dengan syurb lagi. Apa benda syurb pula ni? Jadi orang mula nak belajar. Bila mula belajar, oh syurb ni minum agak. Syurb ni sebenarnya minum. Ya. Dia tak ada tulis arak pun. Sepatutnya syurbul khamar. Minum arak. Tapi, dia dah jadi satu istilah. Bila sebut syurb tu, oh difaham sebagai minum arak. Dan minuman yang memabukkan. Masuklah dalam tu. Yang berkait dengan hak mabuk ni, dadahnya apa semua. Jadi itulah. Ya, makna orang mula belajar. Syariqah, tak pernah guna kita. Tahu-tahu syariqah. Ya, hirabah. Apa benda pula dah, hirabah. Jadi semua mula-mula belajar. Ya, jadi mendekatkan. Okey, seterusnya, meneroka medan ijtihad baharu khususnya berkaitan dengan pelaksanaan dalam sebuah negara yang berbilang kaum. Ya, jadi ulama-ulama kita, mereka yang menyusun ini perlu fikir. Kalau semua 100% macam di Saudi, mudah sebab semua orang Islam. Macam kita ni, berapa persen? Kalau di Kelantan tu tinggilah persentage Muslim. Tapi kalau di negeri-negeri luar dari Kelantan, Selangor ke contohnya, Perak ke, jadi persentage Muslim itu mula mengecil. Ya, sekalipun melebihi 50%, tapi bilangan yang non-Muslim itu juga besar. Jadi perlu diambil kira. Jadi semua benda ni perlu. Ya, okey. Habis di situ. Ya, ini cabaran. Ini baru menjawab pergi kepada tajuk kita. Apakah cabaran? Ya, ada dua cabaran besar yang saya cuba nukilkan di sini. Pertama, cabaran politik. Kedua, cabaran perundangan. Ya. Ini saya petik daripada surat yang dihantar oleh Amat Berhormat Tuan Guru Menteri Besar kepada Amat Berhormat Perdana Menteri bertarikh 21 Mac 1994. Dia item banyak, 1, 2, 3, 4. Saya ambil yang nombor 5. Ya, yang lain tu tuan-puan boleh rujuk tengoklah.
5. Kerajaan Negeri Kelantan sedar bahawa untuk membolehkan kanun jenayah syariah 2 dikuatkuasakan, sokongan penuh dan kerjasama dari Yang Amat Berhormat sini maksudnya Perdana Menteri lah, adalah sangat diperlukan. Oleh itu, Kerajaan Negeri Kelantan sangat berharap Yang Amat Berhormat dapat mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi membolehkan Kerajaan Negeri Kelantan menguatkuasakan kanun jenayah syariah 2 dengan jayanya. Apa yang tuan-puan boleh faham dari sini, dan saya pun duk baca-baca saya faham, kenyataan yang ditulis oleh Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Setia, Yang Berhormat Datuk Bentara Setia, ya, Tok Guru kita, nak menunjukkan perlunya kerjasama di antara pusat dengan negeri dalam nak menjayakan pelaksanaan. Jadi sepatutnya dah tak ramai dah orang duduk bising sekarang ni bila kata Kelantan duduk bincang dengan kerajaan. Dia G2G, bukan dengan UMNO, dengan kerajaan. Kebetulan yang duduk jaga kerajaan persekutuan ini ditunjangi oleh UMNO. Jadi tak timbul dah. Nampak nak kerjasama pula dah dengan orang nak tolong mari buat rumah pun kita bising nak kerjasama. Dia nak buat 10, nak buat lagi banyak lagi baik. Ya, kita jangan terlalu orang kata rigid ke, terlalu ni sangat terlalu sukzon dengan pimpinan-pimpinan kita. Jangan. Ya. Saya bukan nak kempen mana-mana sebab pemilihan parti pun tak lama, tapi jangan sukzon, jangan. Kita jangan sukzon. Tak kira lah geng mana pun, jangan ada sukzon. Yang minta maaf ya, yang geng ustaz jangan sukzon pada yang tidak ustaz jangan sukzon. Buat kerja sama-sama. Ya. Nak dirikan rumah bukan semua boleh jadi dinding. Kalau jadi dinding semua ujam parah kita. Ada yang kena jadi dinding, ada kena jadi lantai, ada kena jadi atap. Atap jangan bising lah kalau dia panas sebab dia atap. Kaki jangan bising kalau orang pijak dia banyak kali sebab dia memang lantai. Ya, jadi ini yang perlu difaham oleh kita semua. Masing-masing kena mainkan peranan untuk tegakkan rumah. Ya. Jadi saya yang ni macam itulah ya. Jadi memang jelas. Ya. Sebab apa? Ya, saya bagi senario yang paling mudah. Ya. Dalam nak menangkap orang, yang biasa menangkap orang ni ialah polis. Polis sekalipun ada IPK-nya, IPD-nya ada di Kelantan, ada di Perala Jepur, mana semua setiap ada balai-balai. Tetapi mereka punya rujukan dan keputusan bukan dibuat di situ. Dia datang dari KPN, Ketua Polis Negara. Kita ada Ketua Polis Negeri, tapi negeri dia akan follow negara. Kalau negara kata bagi. Sudah. Okey. Itu saya tak, kalau ketua ni kata bagi kerjasama, dia akan bagi kerjasama. Kalau dia kata jangan, so mereka tak akan bertindak. Begitulah dengan lain-lain. Okey, kita pergi pada next slide. Okey. Kalau kita tengok political will daripada pihak Kerajaan Negeri Kelantan jelas, ya. Ya, kehendak untuk nak laksanakan. Ini surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru pada 15 Julai 1994. Ambil masa lama juga ya. Sebab nak tulis panjang, nak hujah kata tak nak tu. Ya. Kalau kata nak, sebaris je. Saya setuju dan akan tapi bila tak nak dia kena panjang. Jadi dia ambil masa berapa bulan tu nak balas. Ya, puan-puan boleh tengoklah, ya. Ni item nombor 7. Kerajaan pusat tidak berhajat untuk bersubahat dengan PAS bagi melaksanakan ketidakadilan. Itu dah silap ya. Bersubahat dengan PAS pun tak betul sebab dia lulus di Dewan Undangan Negeri. Dan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Menteri Besar tulis atas nama Menteri Besar Kelantan, bukan atas nama Mursyidul Ampas. Kalau dari sudut ni lah, kalau kita nak bahas, tidak akan bersubahat dengan PAS. Sebab ada yang BN pun sokong juga. Ya, mana 100%, bukan berkecuali ke apa semua. Jadi ini, tapi biasalah, bila tak nak macam-macam lah ya. Bagi tidak akan bersubahat dengan PAS bagi melaksanakan ketidakadilan semata-mata untuk kepentingan politik dan sokongan oleh orang yang telah dikelabui matanya. Kerajaan Malaysia yang sentiasa dan terus mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam tidak dapat membenarkan kerajaan PAS menjalankan sesuatu yang bercanggah dengan prinsip keadilan dalam Islam. Maka kerajaan pusat akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kerajaan PAS demi menjaga maruah dan ketinggian martabat Islam dan penganut-penganutnya. Ini surat. Dia bukan surat biasa ni. Ya. Tun M kita ni dia tulis nampak gitu je, tapi tindakan dia parah sampai jatuh. Pak Allah pun dia bertindak. Macam mana dia buat dia punya ni, ya.
Dan kalau kita tengok, ini yang latest lah pada saya, boleh dijadikan sebagai pandangan kerajaan current federal government. Ya, ucapan Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika menggulung perbahasan titah yang di-Pertuan Agong dalam sidang Parlimen pada 3 April 2014. Ya, terpulang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk membawa usul persendirian bagi membentang rang undang-undang daripada ahli yang bukan ahli kerajaan di Dewan Rakyat. Ya, makna laluan itu sudah ada, dan dalam pertemuan, dalam satu pertemuan saya turut sama hadir, yang rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar berkunjung ke pejabat Menteri Jabatan Perdana Menteri, dihadiri oleh Datuk Dr. Fadli, Datuk Hassan, Datuk Pengarah Jahik, Datuk Nasaruddin. Ya, memang nampaknya ada cahaya di sana. Ya, jadi kita ambil yang positif lah, nak ambil yang negatif biasalah. Macam duit shilling kan, ada yang parlimen, ada yang nilai. Kita nak ambil yang mana? Ambil parlimen saja mungkin tak laku. Kena ambil kedua-duanya sekali. Ya, jadi kita ambil yang positif. Ya, okey. Kita tengok kepada cabaran perundangan. Akta 356 atau disebut sebagai Akta Mahkamah Syariah yang membicarakan tentang bidang kuasa jenayah 1965 menghadkan skop kuasa Mahkamah Syariah. Seksyen 2 Akta ini itu memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam suatu negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2 bagi senarai negeri dalam jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian, next slide, bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Ia juga dikenali dengan hukuman 356, yang lebih masyhur 356. Akta 355, tapi 356, ya. 3 tahun penjara, tak boleh lebih. Ya. RM5,000, 6 kali sebatan. Kalau kita tengok yang berkait dengan syurb saja pun dah bertentangan dengan Akta 355 sebab dia hanya 6 kali sebat. Kita lebih daripada itu. Ya, kalau 7 pun 6,5 pun kira dah salah dah. Ya, dia setakat 6 saja. Jadi ini antaranya. Dan yang kedua, B, ya, percanggahan antara AKJS 2 1993 dengan Perlembagaan Persekutuan. Perkara 4 menyebut secara jelas bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi dan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengannya adalah terbatal. Yang pertama. Yang kedua, perkara 74 memperuntukkan agihan kuasa antara negeri dan persekutuan berdasarkan jadual ke-9. Kalau kita tengok dalam jadual ke-9 ni jelas yang berkait dengan jenayah adalah di bawah kuasa federal government. Ya. Jadi yang dibuat tadi enactment kanun jenayah. Ada syariah belakang tapi melibatkan berlaku bertindan antara pusat dengan negeri. AKJS 2 1993 dianggap bercanggah dengan perlembagaan kerana ia memasukkan kesalahan-kesalahan seperti mencuri, membunuh, merompak yang sebahagian besarnya adalah kesalahan-kesalahan termasuk dalam senada persekutuan. Jadual ke-9 dan kesalahan-kesalahan ini terdapat dalam Undang-Undang Persekutuan. Itu kanun keseksaan, Penal Code. Ya. Sebenarnya AKJS 2 1993 juga bercanggah dengan butiran 1 senarai negeri yang menghadkan kuasa membuat undang-undang jenayah Islam setakat mana ia tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Ya. Kalau kita nak buat boleh, tapi jangan duduk masuk tara orang. Jangan masuk border, tak boleh lebih daripada border yang telah ditetapkan. Jadi ini antara dari sudut perundangan. Okey. Ini apakah yang menghantui pelaksanaan AKJS 2 1993? Pertama, pengalaman negeri Kelantan dimagrankan pada tahun 19 yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Kelantan pada 1978 oleh Kerajaan Persekutuan oleh hasil kerja licik Yang Berhormat Dr. Mahathir Mohamad yang pada waktu itu menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dia dah yang memagrankan Kelantan dulu. Dan orang yang sama yang menulis surat yang saya bacakan tadi. Ya? Saya kut daripada surat itu tadi. Pucuk surat
Ya. Jadi benda tu maknanya pengalaman tu dah ada dengan orang yang sama yang masa tu dia timbalan. Makna dia punya pengalaman pun tak banyak lagi, pun dia dapat melalui Mageran ambil balik Kerajaan Kelantan. Jadi selepas dia jadi Perdana Menteri 20 belah-belah tahun, dia lagi hebat, lagi bijak, lagi banyak pengalaman, makna lagi banyaklah dia nak konanya. Ya, dari situlah kerajaan negeri maknanya ambil sikap berhati-hati, kita break dulu, tapi kita tidak matikan enjin, makna enjin terus hidup, menanti lampu merah jadi hijau. Tapi bukanlah makna bila kita dah break tu kita pun lena sampai tak sedar, dah. Kita masih sedar, masih hidup dan kita meneruskan kerja-kerja yang sepatut kita buat. Ya, jadi bila hijau je kita berjalan tu kira dah okeylah, ya. Okey. Yang ketujuh, bagaimana mengatasi cabaran. Allah, masa tak banyak, habis dah kan ni. Okey, pertama cabaran politik. Ya, antaranya meneruskan sambutan Hari Hududullah. Bila tak berjaya, kita teruskan sambutan Hari Hududullah dalam usaha merakyatkan AKJS 2 1993 kepada masyarakat. Yang pertama. Kedua, menyertai jawatan kuasa bersama Kerajaan Persekutuan ke arah merealisasikan pelaksanaan AKJS 2 1993. Ini baru ditubuhkan oleh kerajaan. Saya ingat dalam selepas lawatan yang saya sebut, lawatan ke pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri, selepas itu mereka yang dilantik oleh kerajaan, berapa orang ya, 5 orang ke 6 orang, terus duduk bersidang pada hari itu dan kita hadir untuk peringkat awal dan sebab itu kita meninggalkan majlis lah, rombongan kami meninggalkan majlis. Ya, tapi maknanya Kerajaan Kelantan join dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh peringkat pusat. Orang kata makan kain dah tu. Dia tidak timbul masalah kain ke apa ni, selama mana hak kita boleh pergi kita pergi, tapi kita ada kita punya pagar-pagar dia, ya. Sebab kita masuk ke arah nak tengok macam mana nak laksanakan, bukan nak pergi bincang nak laksana ke tidak. Tak, kita pergi berbincang untuk melaksanakan. Ya, jangan duk rusing lah, sebab kita bukan pergi atas nak tengok boleh laksana ke tidak. Tak, untuk melaksanakan. Boleh. Faham maksud saya? Bukan nak pergi bincang. Kalau misal kata jawatan kuasa dia kata tak boleh laksanakan, kita tak. Bukan. Kita pergi bincang untuk macam mana nak laksanakan. Ya. Okey. Seterusnya, menggerakkan modul penerangan AKJS 2 1993 yang selaras untuk pelbagai lapisan masyarakat. Ini kita susun berdasarkan kepada ayat Quran, hadis dan enactment. Dan kita drag sekejap sehingga kita nak tunggu enactment yang di penambahbaikan tu untuk kita bagi penerangan tu berdasarkan kepada yang paling latest version. Ya. Jadi bila diluluskan, makna kita akan jalan lah. Yang tak ada perubahan tu kita akan teruskan. Okey. Dan seterusnya mewujudkan galeri hudud. Ini tertangguh sementara tapi dah diluluskan. Ya, tahun lepas lagi, bajet tahun lepas lagi dah diluluskan galeri hudud. Ya. Mewujudkan kios syariah tertangguh juga sementara, ya. Ini semua kerana kes hujung tahun baru ni ada masalah dengan banjir, Kota Baru pun tenggelam. Jadi kios-kios sekali pun tenggelam, ya. Kios ni ada, yang kios MPKB itu memang dah dipersetujui untuk jadi kios syariah. Ya. Maknanya di situ akan ada edaran pamphlet apa semuanya. Ya. Mengadakan perbincangan dengan rakan tahaluf siasi. Dah ada sebelum daripada ini, makna perbincangan yang lebih agresif lah. Makna kita duduk bincang biar tengok satu-satu supaya ni, itu maknanya belum ni lagi, ya. Sebab saya tulis tertangguh sementara. Tapi yang sebelum daripada ini 2011 dah pernah ada, dibentangkan sendiri oleh Datuk Timbalan Menteri Besar sekarang. Waktu tu dia pengerusi Exco bidang agama, ya, Exco agama di pejabat DAP sendiri sebagai contohnya, dibentangkan di situ. Jadi itu tahun 2011 sebelum pilihan raya, ya. Jadi selepas ni maknanya lebih agresif lah, kena dibuat secara lebih ni. Seterusnya melancarkan promosi secara besar-besaran ke arah merealisasikan pelaksanaan AKJS. Kalau ikut dalam plannya, surat pun dah dihantar pada 30 hari bulan 12. 29 sidang khas, 30 pelancaran. Ini kita buat pelancaran besar-besaran. Cadangannya kita nak mempromosikan moto syariah dipatuhi, keharmonian dinikmati. Ya, di bas-bas apa semua. Cadangannya begitu. Tapi tertangguh sekejap. Ya, akan di ini kemudianlah. Okey.
Saya nak sebut satu, ya, galeri hudud. Semalam pun saya ada cerita, saya ulang sekali. Galeri hudud ni cadangannya saya ambil benda ni waktu kalau kita tengok di luar sana, luar negara, luar daripada Malaysia, dia banyak benda-benda macam ni, tapi di tempat kita ni tak berapa banyak. Ya. Jadi harapan daripada galeri hudud ini, antara komponen yang akan ada pejabat akan ada satu, pejabat sekretariat tetap hudud. Lepas tu ada galeri ini memaparkan penerangan tentang AKJS 2 beserta dengan rotan yang kita nak guna dengan apa semua, dan kita itu satu bahagian dewan. Satu lagi bilik tayangan yang boleh accommodate dalam about 50 participant, 50 orang, satu bas lah kita kena datang, boleh masuk situ, dan penerangan melalui audio visual. Lepas tu kita akan ada satu perpustakaan yang dalamnya bahan-bahan rujukan dalam 3 bahasa, Arab, Melayu, Inggeris, yang berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah. Ya, itu dalam proses. Ya, yang saya duduk lewat tadi sebenarnya saya duduk sebab hari ni ada bahan nak sampai dari Qatar. Ya, yang dikirim dari Qatar dah 2 bulan. Saya pergi 2 bulan 6, mana dekat setengah. Dekat 5-6 bulan baru sampai hari ni. Jadi dia orang nak number kontak. Jadi saya duduk cari send tadi lambat tadi tu. Ya, bahan-bahan antaranya yang berkait dengan yang saya sebut, yang akan dimasukkan ke perpustakaan yang saya sebut tadi. Ya, kita akan ada perpustakaan yang orang kata manual ni, dan ada yang maya, semua kita dalam proses itulah. Okey, itu yang berkait dengan galeri hudud tadi, maknanya itu komponen yang akan ada. Okey, cabaran dari sudut perundangan. Pertama, menyiapkan penambahbaikan kepada AKJS 2 dan membentangkannya di DUN Kelantan pada 29 Disember 2014. Ini tertangguh sementara. Menyiapkan private bills yang akan dibentangkan di Parlimen bertujuan untuk membuat pindaan ke atas Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah, itu dengan menaikkan had yang disebut itu sesuai dengan kadar ditetapkan oleh enactment tersebut. Ya. Ini private bill dah siap. Beberapa hari selepas daripada Datuk Menteri Besar sebut 2015 kita nak laksanakan, private bill pun kita dah hantar ke pejabat MB, ya. Maknanya persediaan kita tu derah. Mana private bill tunggu mengikut dia punya nombor 1, 2, 3, masukkan nak naik nombor 10 terus. Mana 1, 2, 3 sampai waktu private bill akan pergilah. Ya. Okey. Yang seterusnya, pada dasarnya bidang kuasa jenayah adalah di bawah bidang kuasa persekutuan melalui jadual ke-9 perlembagaan. Namun Parlimen boleh meluaskan kuasa kerajaan negeri melalui perkara 76A dengan meminda akta tersebut yang hanya memerlukan kelulusan simple majority saja di Parlimen. Oleh itu AKJS 2 1993 luar kurungan 2014. Ni yang terbaru sekali kita punya nama tu. Kalau sebelum ni enactment Kanun Jenayah Syariah 2 tu yang nombor Roman tu dalam kurungan 1993. Sekarang ni begini dia punya tulisan dia. AKJS tu saya ringkaskan. Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 Roman 1993 2014 di luar tu. Ya. Cuma tak jadi 2014 ni, saya pun tak tahu, mungkin tukar 2015, itu saya tak tahu. Tapi yang latest sebelum daripada penangguhan baru ni beginilah. Ya. Okey. Seterusnya. Okey. Mungkin ada satu slide lagi sebenarnya. Slide satu lagi tu saya cuba kemukakan. Tadi saya sebut sebagai simple majority saja yang diperlukan. Simple majority, jadi untuk makluman ini semua kita dah tahulah, ya. Di Parlimen Malaysia kita ada ahli parlimen semuanya 222 orang. Ahli parlimen yang Islam 137 orang. Yang non-Muslim 85 orang. Jadi kalau kita sebut simple majority, maknanya 112 dah menang tu, 1-1. Maknanya kita 112 pun dah boleh lepas, dah boleh jalan dah. Jadi sekarang ni kita ada 137. Ni yang Muslim. Dan saya yakin yang non-Muslim pun kalau kena cara kita jelaskan, sebab benda ni tak melibatkan mereka pun. Ya. Mungkin yang non-Muslim pun boleh sokong. So untuk simple majority memang berada dalam tangan lah. Ya, saya ingat semua orang Islam lah, tanpa mengira UMNO, PAS, PKR ke, Parti Dayak ke apa semua ke. Yang dia tahu Islam ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya cukup yakin 137 akan kena sokong lah. Ya. Kena sokong sebab ini tidak melibatkan
non-Muslim dan tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kalau ahli parlimen ni bukan pencuri, bukan apa semua, selamatlah, apa susah sangat. Ya? Yang kita nak hukum ni pencuri, penzina, perogoh, yang buat benda-benda yang kira tak betul. Ya, kalau kita tak buat, tak ada apa yang kita nak unsingkan. Okey. Terusnya, ini langkah-langkah kerajaan Kelantan ke arah merealisasikan pelaksanaan AKJS. Antara, ya, mendapat kelulusan DUN, ini akan dibuatlah, akan dibentang penambahbaikan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, pengasingan bahagian pendakwaan dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan ini dalam proses. Ya, dari peringkat akhir. Seterusnya membuat pindaan kepada Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan dengan memasukkan peruntukan baru Pasal 60A Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan Negeri. Ini di peringkat inilah. Seterusnya menggubal draft rang Undang-Undang Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan Negeri, pelantikan dan saraan hakim-hakim Mahkamah Syariah Khas. Yang seterusnya mengganti enakmen pentadbiran Mahkamah Syariah 1982. Ini antara dari sudut perundangan yang perlu dibuat. Ya. Okey. Dan langkah yang lain, ya, selain daripada ni, kalau tuan-puan pun dah tahu, Kerajaan Kelantan memperuntukkan jumlah 1 juta untuk 2014 dan dalam bajet 2015 juga 1 juta untuk prasarana ke arah pelaksanaan. Ya, maknanya bajet itu dah diadakan. Sekalipun orang Selangor macam saya sebutlah 1 juta ni dia senyum je. Sebab tak ada apa pada orang Selangor 1 juta ni. Ya, tapi bagi kita yang duit tak berapa ada ni, 1 juta tu dah besar lah. Ya, macam 10,000, 100,000 kita dah kira besar. Orang sini bagi kat wakil rakyat, untuk rakyat pun dah 700,000. Tambah 300,000 lagi 1 juta lah. Itu baru seorang wakil rakyat. Ya, wakil rakyat pembangkang pun 200,000 ya. 200,000 ke 300,000? Selangor? Atau bukan orang Selangor ni semua ni? Ya. Tapi menetap di Selangor patut tahulah. Tapi kalau tak silap saya, lebih besar daripada apa yang diberi oleh Kerajaan Kelantan kepada wakil rakyat BBC di Kelantan. Sebab duit tak banyak. Jadi kita bagi agih cara tak banyak. Tapi maknanya begitulah. Ya. Tapi jumlah itu melambangkan komitmen kita. Ya. Okey, kesimpulannya, pelaksanaan kembali sistem perundangan Islam yang telah dilaksanakan secara praktikal oleh Nabi SAW, para sahabat dan mereka yang selepas baginda, serta lipatan sejarah yang menukilkan suatu ketika dahulu pemerintah-pemerintah negeri Melayu telah melaksanakan UUJI, Undang-Undang Jenayah Islam, dan mereka telah berjaya membentuk masyarakat yang bernilai murni, aman dan tenteram serta teguh keimanannya. Justru itu pelaksanaannya perlu dilakukan untuk menikmati suasana yang sama dalam dasawarsa. Okey. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada lagi? Okey. Saya sudah berada di penghujungnya, dah disimpulkan. Jadi saya mohon maaf kepada hadirin kerana mengambil masa lebih, ya. Dah di remind tadi, saya terus jelah. Ya. Okey, dah habis. Mohon maaf yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan daripada saya. Floor saya beri kepada pengerusi untuk diteruskan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.